Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 yang terdiri daripada 7 orang ahli iaitu Maxwell selaku ketua kumpulan, saya sendiri Nur Adila, Esther Jen, Annie, Kelly, Mirabel dan Ashraf. Kami akan membentangkan soalan nombor 12 yang berfokuskan kepada dasar ekonomi baru. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan tentang dasar ekonomi baru. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat yang merupakan salah satu strategi serampang dua mata di bawah dasar ekonomi baru untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan juga menggalakkan kemajuan ekonomi semula golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapus. Dasar ekonomi baru ini dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 dan diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak Datuk Husin. Usaha dan matlamat kerajaan untuk menyusun semula masyarakat, beberapa strategi utama telah dikubal. Strategi yang pertama ialah memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur yang akan dibentangkan oleh Kelly. Strategi yang kedua, meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin yang akan dibentangkan oleh Mirabel. Strategi yang ketiga, menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi yang akan dibentangkan oleh Maxwell. Strategi yang keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputra yang akan dibentangkan oleh Ashraf. Strategi yang terakhir ialah menambah bilangan profesional Bumiputra yang akan dibentangkan. Saya akan membentangkan strategi pertama iaitu memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedah, Kejora dan sebagainya. Strategi ini dilaksanakan dengan memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur tetapi berpotensi tinggi. Hal ini adalah untuk ketidaksamaan kadar pertumbuhan akibat kekurangan pembangunan, mengeksploitasi sepenuhnya potensi sumber-sumber alam sekitar dan tenaga manusia, serta pengagihan perkhidmatan dan kemudahan asal. Terdapat 3 kategori dalam pembangunan wilayah tersebut, iaitu yang pertama ialah perancangan untuk pembangunan sumber-sumber kawasan seperti Melaka, Johor dan Perak Utara. Yang kedua ialah rancangan kawasan utara atau pusat-pusat pertumbuhan seperti rancangan Lembah Kelang, Pelat Induk Pulau Pinang dan rancangan Johor Selatan. Yang ketiga ialah rancangan pembangunan pertanian di kawasan Perak hingga barat darat Johor. Sebagai contoh, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan bekerjasama dengan agensi kerajaan pusat, khususnya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Jambatan Perlindungan Hidupan Liar dan Tanah Negara untuk memajukan Kuala Kor sebagai pusat pelancongan. Hal ini kerana Kuala Kor mempunyai berbagai jenis flora dan fauna, ekosistem dan hutan hujan tropikalnya sesuai untuk aktiviti eko-pelancongan dan penyelidikan. Seterusnya, strategi yang kedua iaitu dengan meninggikan daya pengenalan dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memotongkan kawasan luar bandar. Melalui proses memotongkan kawasan luar bandar, hal ini dapat mengenalkan penggunaan teknologi moden di kawasan luar bandar supaya dapat melahirkan pekerja mahir dan juga membantu mereka meningkatkan ilmu pengetahuan tentang cara penggunaan teknologi moden. Sebagai contoh, penggunaan teknologi moden dalam pertanian dapat membantu mereka menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi dan juga meningkatkan pengeluaran mereka dalam jangka masa pendek. Pada masa yang lalu, sebelum sebaran teknologi pertanian diperkenalkan, masa yang lama diperlukan bagi mendapat pertanian. Tenaga mahir juga digalakkan untuk melaksanakan aktiviti pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi. Penggunaan teknologi moden
dapat membantu meningkatkan taraf hidup golongan miskin di kawasan luar bandar. Hayal sekali, melalui proses membentukkan kawasan luar bandar, hal ini dapat meninggikan daya pengenalan dan juga dapat meningkatkan taraf hidup golongan miskin di kawasan luar bandar. Sekarang saya akan menerangkan strategi ketiga dasar ekonomi baru, iaitu menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Dasar ekonomi baru bertujuan untuk menambahkan hak milik rakyat dalam pemilikan modal produktif negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan dan keadaan ini mewujudkan jurang perbezaan antara segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Usaha dilakukan untuk menambahkan pemilikan saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera melalui penubuhan permodalan nasional berhad pada 17 Mac tahun 1978. Selain itu, amanah saham nasional dan amanah saham Bumiputera dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera untuk memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumiputera turut diberi peluang untuk memiliki saham melalui pengenalan amanah saham Malaysia. Seterusnya ialah strategi yang keempat, iaitu membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dengan menubuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera dan Amanah Saham Nasional. Penubuhan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera dan Amanah Saham Nasional adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi penglibatan orang Melayu dan kaum Bumiputera dalam aktiviti ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah orang Melayu dan kaum Bumiputera yang terlibat dalam aktiviti ekonomi tidak banyak kerana kurangnya pendedahan tentang aktiviti tersebut dan kebanyakannya tidak berminat dalam aktiviti ekonomi seperti perdagangan dan perindustrian menyebabkan orang Melayu dan kaum Bumiputera jauh ketinggalan dan mundur dalam aktiviti ekonomi ini. Contohnya, hal ini dapat dilihat apabila kebanyakan aktiviti ekonomi seperti perdagangan khususnya banyak dikuasai oleh kaum Cina kerana mereka rajin dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam menjalankan aktiviti ini. Manakala penglibatan orang Melayu dan kaum Bumiputera dalam aktiviti perdagangan sangat sedikit kerana mereka tidak mempunyai ilmu dalam aktiviti perdagangan ini. Oleh itu, beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera dan Amanah Saham Nasional ditubuhkan bagi membantu orang Melayu dan kaum Bumiputera untuk mengenali selok-belok tentang ekonomi dan seterusnya mampu menjadi sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Strategi terakhir dalam dasar ekonomi baru ialah dalam bidang pendidikan, di mana pencapaian dasar ekonomi baru di IB membawa kepada perubahan daripada kemajuan ekonomi serta taraf hidup penduduk. Pencapaian dasar ini dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi melalui usaha kerajaan bagi meluaskan lagi peluang-peluang pelajaran kepada golongan pelajar Bumiputera untuk mendapat pendidikan di peringkat rendah, menengah serta ke peringkat universiti. Hal ini menyebabkan lebih ramai golongan Bumiputera yang berjaya dihantar ke institusi pengajian tinggi di luar negeri dan mendapat peluang dalam universiti awam. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Pada masa yang sama, muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal yang memerlukan lebih ramai kebolehan kerana permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan ekonomi. Pendidikan yang tinggi juga memperbaik taraf hidup masyarakat Malaysia seperti guaman, perubatan dan lain-lain. Di samping itu, kerajaan turut membina dan menyediakan lebih banyak sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dan kemudahan sampingan bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan rakyat. Kejayaan dasar ekonomi baru di IB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf hidup kaum Bumiputera, di mana penurunan kadar kemiskinan kaum Bumiputera oleh faktor pendidikan
mendapat perubahan dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 5.7% pada tahun 2005. Dalam tempoh tersebut, kawasan luar bandar mengalami peningkatan penduduk dan pengurangan pengangguran tidak ketara (underemployment) yang hampir hilang. DIB dalam konteks implikasi positif telah dilihat berjaya meningkatkan taraf pendidikan kaum Bumiputra yang telah berjaya hingga ke luar negara untuk mencapai tahap profesionalisme yang tinggi. Pelaksanaan DIB juga dilihat telah membawa masyarakat Melayu yang berpendidikan untuk menjadi salah satu daripada pemilik hartanah, perunding perhubungan awam, pengurus dana dan perunding kejuruteraan dalam kalangan Bumiputra melalui perluasan kelas pertengahan. Dalam arti kata lain, DIB telah berjaya melahirkan golongan profesional dan golongan kelas menengah Bumiputra yang mempunyai kuasa beli yang tinggi. Melalui DIB juga, lorong pendidikan antara pelajar luar bandar dan bandar dapat dikurangkan bagi memastikan persaingan yang lebih adil dan saksama. Penutup, secara keseluruhannya DIB merupakan salah satu program sosioekonomi di Malaysia yang bermatlamat untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Penyusunan semula masyarakat merupakan salah satu strategi DIB untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Penyusunan semula masyarakat melalui DIB penting untuk mengukuhkan keselamatan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakseimbangan dalam penguasaan ekonomi akan menimbulkan ketidakpuasan hati oleh sesuatu kaum yang boleh menjejaskan keselamatan sejagat. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan semasa yang diberkenakan adalah dirancang untuk mencapai pelbagai tujuan, misalnya meningkatkan daya pengeluaran dan taraf golongan miskin, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga serta membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan semua kaum untuk mengelakkan ketidaksamarataan. Oleh hal yang demikian, usaha yang gigih daripada pelbagai pihak, misalnya kaki tangan kerajaan dan rakyat amatlah penting agar matlamat DIB ini dapat dicapai. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami sekumpulan akan membuat sedikit perkongsian tentang makanan tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang dikenali sebagai tuhau. Tuhau adalah makanan yang sangat popular di kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Tuhau adalah sejenis tumbuhan dari keluarga halia dan hanya tumbuh di kawasan hutan di Kepulauan Borneo. Tuhau juga mempunyai bau yang sangat kuat dan baunya sangat mirip dengan serangga kumbang kecil. Walaupun makanan atau jeruk ini diperbuat daripada halia liar, namun rasanya tidak seperti halia. Apabila ia dimasak, rasanya sangat sedap. Bagi menghasilkan jeruk tuhau ini, halia tersebut dipotong kecil-kecil dalam bentuk dadu. Kemudian dicampurkan cili dan daun bawang yang dihiris halus-halus. Kemudian diperam menggunakan garam dan cuka. Tuhau diperap lebih kurang selama 20 minit. Selepas 20 minit, jeruk tuhau siap untuk dihidangkan. Selain itu, tuhau ini boleh dihidangkan atau disajikan dengan nasi yang masih panas dan lauk pauk seperti ikan dan sayur. Bukan itu sahaja, selain dijadikan sebagai jeruk, tuhau juga boleh dibuat sebagai kerabu, sambal, serunding dan sebagainya. Selain dijadikan makanan, halia atau tuhau ini mempunyai manfaatnya tersendiri. Menurut masyarakat Kadazan Dusun, tuhau juga sering digunakan dalam rawatan tradisional bagi merawat sakit perut dan keracunan. Bukan itu sahaja, pucuk tuhau muda juga sering digunakan untuk merawat luka dengan cara merendamkannya ke dalam air.
Selain itu, para wanita juga turut memanfaatkan tuhau untuk membuang bau yang kurang menyenangkan dari badan ketika berpantang.